seorang demi seorang pemimpin Perikatan Nasional yang sudah pun ditahan oleh pihak SPRM. Ini ada satu berita baru yang diterima, kan? Selepas petang tadi Datuk Hajiji, Ketua Menteri Sabah, mengumumkan akan melakukan Cabinet Reshuffle, dan beliau mengatakan bahawa timbalan Ketua Menteri iaitu Datuk Seri Moh Mokhtar bakal digugurkan. Begitu juga dengan Datuk Seri Saleh Said Keruak, dan seorang lagi tadi, kan? Maka hari ini Barisan Nasional Sabah telah pun bertindak balas, bertindak balas dengan menarik sokongan kepada Datuk Hajiji. Maknanya hari ini tuan-tuan, Hajiji sudah pun kehilangan majoriti beliau untuk kekal sebagai Ketua Menteri Sabah, dan ada kemungkinan akan berlaku pilihan raya negeri Sabah. Oh, pening kepala macam ni. Apa pun saudara, apa pun kita tunggu dan nantikan, apa yang bakal berlaku di Sabah ni. Kita harap ada cara untuk mengelakkan pilihan raya negeri, kerana kalau kita kira dari segi jumlah kerusi yang dimiliki oleh kepimpinan Barisan Nasional di Sabah, kalau dicampur dengan warisan, kita masih lagi boleh membentuk kerajaan. Cuma kita bimbang disebabkan Sabah ni memang sengaja tak nak luluskan Akta Lompat Parti. Kita takut ada daripada BN yang melompat untuk mengekalkan Hajiji. Yang ini, saudara, mungkin akan menyebabkan berlaku huru-hara lah di Sabah, dan kita harap ada jalan penyelesaian. Dulu lagi kita dah cakap sepatutnya di Sabah ni BN go solo, kan? Tetapi nampak gayanya kalau selepas ini kita bersama dengan Pakatan Harapan pun kita tak boleh go solo. Maknanya kita kena bersama dengan kawan-kawan Pakatan Harapan, termasuklah warisan di Sabah. Okey, hari ini tuan-tuan, orang kanan kepada Tan Sri Mahyudin Yassin dan juga orang kanan kepada anak dia, anak kepada Tan Sri Mahyudin Yassin, saudara, boleh nampak kan? Saudara Adam Razlan telah pun ditahan oleh pihak SPRM, telah dibawa ke mahkamah untuk mendapat perintah reman, dan beliau adalah merupakan MD kepada Maju Asset, Beliau juga adalah merupakan ahli majlis Yayasan Tan Sri Muhyiddin Charity Golf. Dia merupakan ahli majlis Yayasan Tan Sri Muhyiddin Charity Golf, dan beliau juga adalah merupakan timbalan Ketua Bersatu Bahagian Segambut. Beliau ditahan hari ini oleh pihak SPRM kerana dipercayai, saudara, beliau adalah merupakan orang yang mendalangi untuk syarikat-syarikat yang mendapat direct nego project, syarikat-syarikat yang mendapat direct nego project ini untuk berurusan dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan kita difahamkan, tuan-tuan, daripada hasil siasatan daripada pihak SPRM ini, beliau merupakan orang tengah yang telah mengambil di antara 3 hingga 5% untuk setiap direct nego project. Ini dipercayai daripada 92.5 bilion ringgit yang dibelanjakan oleh Tan Sri Muhyiddin ketika beliau mengisytiharkan darurat, dan daripada
jumlah ini, projek-projek bernilai di antara 50 juta hingga 500 juta, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalau 92.5 bilion, kalau 10% lebih kurang 9.25. Kalau separuh daripada itu lebih kurang 4.6, lebih sikit, 4.6 bilion. Itu baru direct nego projek dan projek-projek yang diluluskan. Belum masuk daripada 8 cabutan pergi ke 22 cabutan. Cabutan judi special, cabutan istimewa yang telah diluluskan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika beliau menjadi Perdana Menteri. Hebat dia orang ni, tak cukup dengan itu. Ada lagi satu, tuan-tuan. Ada lagi satu, saudara. Ada lagi satu. Tapi kesianlah kepada kontraktor-kontraktor ni, kerana hampir 90% projek yang diberikan secara runding terus itu, banyak yang masih belum dilaksanakan kerana pengeluaran surat setuju terima tu belum keluar. Tapi persen dah bagi. Mampus, tuan-tuan. Inilah akibat dia, saudara. Patutlah dia ada duit banyak sangat, tuan-tuan. Ini baru satu orang ditangkap ni, tuan-tuan. Kemudian, saudara, ada 2 orang datuk lagi. Ada lagi, belum habis lagi cerita ni. Ada 2 orang datuk, tuan-tuan. Okey, ini satu cerita lain. Tidak ada kaitan dengan kes yang tadi. Ini berkaitan dengan pengambil alihan saham Menara KL. 2 orang datuk, satu berusia 49 tahun, satu lagi berusia 50 lebih tahun, tuan-tuan. Telah pun ditahan oleh pihak SPRM. Satu 49, satu 59. Ditahan lewat petang tadi di Ibu Pejabat SPRM. Salah seorang daripada suspek ialah pengarah urusan syarikat yang dikatakan mengambil alih saham syarikat Menara Kuala Lumpur. Seorang lagi suspek pula adalah ahli perniagaan berjawatan pengarah syarikat yang bertindak sebagai orang tengah dalam urusan pengambil alihan syarikat tersebut bagi pihak orang atasan. Siapa orang atasan ni? Itu hari bukan main lagi, berkobar-kobar, menafi. Kita tengok, lepas semua ini dikeluarkan, tuan-tuan, dia boleh nafikan tak? Mengikut sumber daripada SPRM ini, disyaki pemilihan syarikat terbabit melibatkan permintaan wang rasuah berjumlah ratusan ribu ringgit dan seutas jam tangan mewah sebagai hadiah kepada orang atasan tersebut bagi membantu pengambil alihan saham ini. Jadi, tuan-tuan, SPRM dilaporkan telah menjalankan siasatan berhubung isu penjualan saham dan pengambilan konsesi ni. Jadi, tuan-tuan dah boleh pantau lah siapa yang pakai jam mahal-mahal ni, saudara. Rupa-rupanya nak bantu pengambil alihan ni pun ada orang sogok dengan jam tangan berharga ratusan ribu. Tak termasuk lagi duit tunai berharga ratusan ribu. Sikit hari lagi, saudara, banyak pendedahan-pendedahan yang sensasi. Ini baru sikit, tuan-tuan.